Bismillahirrahmanirrahim. Abwabus safari, babu taksiri fi safar. Bab berkenaan dengan sembahyang qasar dalam perjalanan. Haddatsana Abdul Wahhab bin Abdul Hakam al-Warraq al-Baghdadi wa akhbarana Yahya bin Sulaiman an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar qala سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata saya bersafar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka sembahyang zuhur dan asar dua rakaat. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat sembahyang asar, zuhur dan asar, asalnya 4 rakaat itu. La yusalluna qablaha wala ba'daha, dan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat itu mereka tidak sembahyang, maksudnya tidak sembahyang sunan rawatib sebelum fardu dan juga selepas fardu zuhur dan asar itu. Dan dalam riwayat Syaikhain Bukhari dan Muslim, di situ juga ada riwayat daripada Abdullah bin Umar menyatakan saya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka tidak melebihi sembahyang zuhur dan asar daripada 2 rakaat. Maksudnya dalam safar mereka hanya sembahyang fardu asar 2 rakaat dan mereka tidak sembahyang sunan rawatib dan sembahyang nawafil yang lain. Dan juga dalam riwayat lain ada sebut Abdullah bin Umar apabila dalam safar terkadang dia melihat ada mereka yang safar bersama setelah sembahyang fardu, nampak mereka sembahyang sunat. Abdullah bin Umar larang mereka dan bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi daripada 2 rakaat. Tidak ada sembahyang sunan rawatib, nawafil dan sebagainya. Dan ada juga riwayat lain menyatakan ketika dalam perjalanan Abdullah bin Umar ada pula dia sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu. Jadi ada berbeza amalan daripada sahabat Abdullah bin Umar. Ada ketika dia larang orang sembahyang sunat dalam safar, kadang dia sendiri pula sembahyang. Berkenaan dengan pencanggahan 2 riwayat itu, muhaddisin buat kesimpulan ataupun selaraskan 2 riwayat bercanggah itu. Katanya muhaddisin, apabila Abdullah bin Umar melihat sahabat-sahabat dalam keadaan penat perjalanan, mereka sembahyang juga sembahyang sunat. Ketika itu Abdullah bin Umar larang mereka, dan lama kelamaan nampaknya sahabat-sahabat
yang ada bersama dengan dia dalam perjalanan, seolah-olah mereka tidak peduli langsung dengan sembahyang sunat dalam keadaan perjalanan rileks, tidak begitu penat. Ketika itu Abdullah bin Umar pula sembahyang sunat supaya mereka tidak abaikan amalan sunat itu berdasarkan hikmah daripada Abdullah bin Umar. Tengok keadaan dia buat begitu. Kadang perlu tunjuk contoh untuk sembahyang sunat dalam keadaan walaupun dalam safar tidak penat, relax. Ketika itu boleh juga nak sembahyang sunat. Jadi begitulah keadaan Sayyidina Umar berdasarkan hikmah dia tunjuk kedua-dua cara tu. Wa qala Abdullah law kuntu musalliyan qablaha aw ba'daha la atmamtuha. Abdullah bin Umar kata, seandainya aku sembahyang sebelum fardu dan selepas fardu, tentu aku sempurnakan sembahyang fardu tu. Kalau kira-kiranya nak sembahyang sunat juga selepas sembahyang qasar 2 rakaat tu, baik sembahyang fardu tu sembahyang tamam 4 rakaat pada sembahyang qasar 2 rakaat, kemudian sembahyang sunat pula nak buat begitu. Baik sembahyang tu tamam. Jadi maksudnya di sini Abdullah bin Umar dia menafikan orang sembahyang sunat selepas daripada sembahyang qasar dalam perjalanan. Wa fil babi an Umar wa Ali wa ibn Abbas wa Anas wa Imran bin Husain wa Aisyah. Semakna dengan hadis bab masih ada lagi riwayat daripada sahabat-sahabat yang sebut nama ni. Qala Abu Isa hadis ibn Umar hadisun hasanun gharibun. Hadis bab hadis Abdullah bin Umar, riwayat daripada Abdullah bin Umar tu hadis hasan lagi, gharib. La na'rifuhu illa min hadis Yahya bin Sulaiman misla hadha. Kami tidak menganggap ma'ruf hadis tu kecuali riwayat daripada hadis riwayat daripada Yahya bin Sulaim. Umpama ini Yahya bin Sulaim yang riwayat daripada Ubaidillah Nafi' daripada Abdullah bin Umar tu. Wa qala Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, wa qad ruwiya hadzal hadits an Ubaidillah bin Umar an rajulin min ali Suraqata an ibn Umar. Dan diriwayatkan hadis ni juga daripada Ubaidillah bin Umar daripada seorang lelaki rawi tidak diketahui nama. Dia riwayat daripada ahli keluarga Suraqah daripada Abdullah bin Umar. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wa qad ruwiya an Atiyat al-Aufi an ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatatawwa'u fi as-safari qabla as-salati wa ba'daha. Diriwayatkan daripada Atiyah al-Aufi daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tatawwu', sembahyang sunat dalam safar sebelum fardu sembahyang dan juga selepas fardu sembahyang. Jadi ada riwayat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat dalam safar. Ada hadis bab tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sembahyang fardu, sembahyang qasar saja, tidak sembahyang sunat. Jadi
berkenaan pencanggahan riwayat yang ada menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang sunat dalam perjalanan, dan riwayat ini menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sembahyang sunat dalam safar. Jadi muhaddisin tarjih utamakan riwayat yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang sunat dalam perjalanan, disebabkan hadis itu hadis hasan, dan juga hadis itu ditakhrij oleh Bukhari dan Muslim, dianggap hadis sahih dan lagi hasan. Dan hadis yang mana riwayat nyatakan Atiyah Al-Aufi yang nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat dalam safar ni, dianggap riwayat itu dhaif, disebabkan Atiyah Al-Aufi itu dituduh cenderung Syiah dan sebagainya. Jadi berdasarkan kaidah tarjih muhaddisin dan juga fuqaha, mereka tarjih utamakan hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang sunat dalam safar itu. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. Dan telah ada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qasar sembahyang dalam safar perjalanan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, juga Sayyidina Utsman pada awal pemerintahannya. Sadran min khilafatihi, maksudnya lebih kurang 6 tahun, pada awal pemerintahan 6 ataupun 8 tahun. Sayyidina Utsman sembahyang qasar, kemudian dalam safar Sayyidina Utsman sembahyang tamam. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha. Jadi berkenaan dengan itu, ulama muhaddisin bagi tahu di kalangan sahabat berkenaan dengan sembahyang qasar pada safar ni ada berbeza fahaman di kalangan sahabat, dan sesetengah sahabat mereka faham berdasarkan ayat yang menyatakan sembahyang khauf. Di situ sembahyang qasar, dan ada cara-cara sembahyang khauf di situ ada sebut apabila berdepan dengan ketakutan boleh sembahyang qasar. Ada ayat nyatakan wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jadi berdasarkan ayat itu, sesetengah faham sembahyang qasar ni ketika berdepan dengan musuh, ketika ada apa-apa ketakutan, kebimbangan, ketika itu sembahyang qasar. Disebabkan itu sesetengah sahabat mereka kira dalam safar biasa ni tidak ada apa-apa ketakutan, kebimbangan, jadi nak sembahyang tamam pun tidak mengapa. Dan juga Sayyidina Utsman dan Sayyidatina Aisyah mereka faham sembahyang qasar ni satu sembahyang yang memudahkan umat Islam, tambah bagi masyaqqah disebabkan dalam safar, dalam perjalanan penat, ringankan sembahyang, suruh sembahyang qasar.
Jadi bagi mereka yang tidak mampu, tidak menahan dengan masyakkah dalam safar, tidak mengapa mereka sembahyang qasar. Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Uthman mereka anggap begitu, dan mereka kira mereka mampu walaupun dalam safar, walaupun ada masyakkah. Mereka anggap diri mereka ni mampu nak sembahyang tamam. Itu ijtihad daripada Aisyah dan Sayyidina Uthman. Itu tidak bermakna Sayyidina Uthman dan Sayyidatina Aisyah ni mereka bercanggah dengan hukum Allah dan juga amalan Rasulullah SAW. Tidak, mereka faham keadaan hukum ahkam tu dan juga asbab-asbab ilah tu. Jadi berdasarkan itu mereka ijtihad. Lagipun Sayyidina Uthman, Sayyidatina Aisyah, mereka dianggap mujtahid di kalangan sahabat. Jadi mereka mampu ijtihad. Disebabkan itu mereka ijtihad untuk diri sendiri. Mereka sembahyang tamam 4 rakaat walaupun dalam safar. Jadi itu kita serah kepada ijtihad sahabat-sahabat itu. Wal amalu ala hadha inda aksari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Dan beramal menurut hadis ni di sisi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'in. Jadi maksudnya beramal dengan sembahyang qasar 2 rakaat dalam safar tu, itu dikira amalan kebanyakan ulama di kalangan sahabat, dan itulah qaul rajih di sisi fuqaha mujtahidin. Faqad ruwiya an Aisyah annaha kanat tutimmu salata fi safari, dan diriwayatkan daripada Aisyah bahwa dia sempurnakan sembahyang dalam safar. Jadi pernah Urwah bin Zubair tanya kepada Aisyah, kenapa sembahyang 4 rakaat dalam safar? Jadi Aisyah jawab, kata dia, ya bana ukhti, innahu la yashaqqa alayya. Sembahyang tamam 4 rakaat dalam safar tu tidak masyakkah, tidak menjadi keberatan bagi aku. Sebab itulah aku sembahyang tamam. Itu ilah dia, ijtihad dia. Jadi daripada situ dapat faham dalam safar sembahyang qasar 2 rakaat itu dikira rukhsah. Dan kalau bagi orang mampu mau sembahyang juga 4 rakaat tamam, itu dianggap afdal. Di sisi Imam Syafi'i pun begitu. Wa huwa qaulu Syafi'i wal amalu ala ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Illa anna Syafi'i yaqulu, jadi sembahyang qasar dalam safar ni di sisi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq sama qasar 2 rakaat. Cuma Imam Syafi'i kata at-taqsiru rukhsatul lahu fi safar. Qasar ni dianggap rukhsah, keharusan itu dalam safar. Fa in atamma as-salata ajza'a anhu, jika tamamkan, sempurnakan 4 rakaat sembahyang tu, itu juga memadai, maknanya sah, boleh. Jadi berkenaan dengan
sembahyang qasar ni wajib qasar ataupun tidak. Di situ ada ikhtilaf di sisi a'immah, di sisi fuqaha mujtahidin, di sisi Imam Abu Hanifah. Musafir dalam safar sembahyang qasar ni wajib di sisi dia. Jadi mereka yang ikut mazhab Hanafi, mereka akan sembahyang qasar dalam safar, tidak akan sembahyang tamam. Dan juga di sisi Imam Abu Hanifah tidak ada jamak, jamak takdim, jamak takhir dalam safar-safar biasa ni tidak ada. Cuma ada di Muzdalifah, perjalanan di Muzdalifah, di situ boleh jamak takdim sembahyang di situ. Dan di sisi Imam Syafi'i, sembahyang qasar ni rukhsah. Kalau mau sembahyang tamam pun kira afdal, itu lebih baik. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافرين. Riwayat daripada Abi Nadrah, dia kata ditanya orang kepada Imran bin Husain tentang sembahyang musafir. Faqala Imran bin Husain jawab kata, hajajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalla raka'ataini. Aku pernah mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat ma'a Abi Bakrin, wa hajjajtu ma'a Abi Bakrin fasalla raka'ataini wa ma'a Umar fasalla raka'ataini. Buat haji dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Sayyidina Umar, mereka juga sembahyang 2 rakaat dalam safar. Wa ma'a Utsman, dengan Sayyidina Utsman juga pernah mengerjakan haji 6 sinina min khilafatihi aw 8 sinin fasalla raka'ataini. Sayyidina Utsman lebih kurang 6 tahun ataupun 8 tahun pada peringkat awal pemerintahan dia sembahyang qasar 2 rakaat, kemudian dia sembahyang tamam. Hadza qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, hadza haditsun hasanun sahihun. Haddatsana Qutaibah أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4. Kami sembahyang, Anas bin Malik kata, kami sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur di Madinah. Itu masih mukim di Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak keluar daripada Mekah untuk buat haji. Jadi masih di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 4 rakaat wa bizil hulaifatil asra raka'ataini. Di Zil Hulaifah itu miqat bagi Ahlul Madinah. Tempat tu lebih kurang 3 batu jauh daripada Madinah. Bila sampai di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Sebab itu dah dalam perjalanan, dah jadi musafir. Jadi daripada hadis ni juga
dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musafir semayang qasar. Hadza haditsun sahihun. Hadis ni Imam Tirmizi kata sahih, dan hadis tadi Imam Tirmizi hukum hadis tu hadis hasan lagi sahih. Dan juga dalam sanad tu ada Ali bin Zaid bin Jud'an, ada rawi itu di sisi setengah muhaddisin dianggap dhaif, tapi Imam Tirmizi menghukum juga hadis itu sebagai hadis hasan lagi sahih, disebabkan hadis itu mempunyai banyak syawahid. Di situ Imam Tirmizi menghukum sebagai hasan dan sahih, ataupun dalam sanad itu ada sesetengah rawi sampai tahap rawi sahih dan sesetengah rawi kekal pada tahap hasan. Itu juga satu sebab Imam Tirmizi menghukum hasan dan juga sahih. Dan biasalah Imam Tirmizi banyak hadis dia menghukum hasan disebabkan banyak hadis dhaif. Imam Tirmizi hukum hasan disebabkan hadis dhaif itu mempunyai banyak syawahid. Itu kaedah Imam Tirmizi. Jadi jangan kita nampak rawi dhaif dalam sanad hadis yang Imam Tirmizi dah hukum hasan tu, jangan kita mau salahkan Imam Tirmizi. Perlu kita tahu uslub Imam Tirmizi, macam mana dia hukum hadis dhaif tu sebagai hadis hasan, disebabkan Imam Tirmizi imam hadis, hafizul hadis, dah hafal hadis 100,000 sekali dengan sanad-sanad. Jadi di sisi dia satu-satu hadis ni ada banyak sanad dia dah hafal. Jadi dia tahu hadis ni dhaif, tapi masih ada lagi banyak sanad lain menjadi syawahid dan juga menjadi mutabi'. Bila hadis tu dhaif, ada sokongan banyak tarik, ta'addudut turuq, berbilang-bilang tarik. Ketika tu hadis dhaif ni akan naik darajat hasan. Jadi maksud Imam Tirmizi, hadis dhaif yang mempunyai sanad dhaif, ada rawi dhaif, bila dia hukum hasan, itu maksudnya hasan li ghairihi. Haddatsana Qutaibah akhbarana Hushaimun an Mansur ibn Zazana an ibn Sirin an ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-Madinati ila Makkah. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah ke Mekah. Dalam keadaan la yakhaf, Nabi SAW tidak ketakutan, tidak ada apa-apa khauf, kebimbangan, serangan daripada orang kafir dan sebagainya. Tidak ada apa-apa kebimbangan di situ. Illa Rabbal Alamin, safar tu Nabi SAW bersafar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ada pada diri Rasulullah SAW hanya takut kepada Allah. Selain daripada itu tidak ada apa-apa ketakutan, takut dengan musuh kufar mau menyerang dan sebagainya. Apapun tidak ada kebimbangan. Dalam keadaan tidak ada apa-apa khauf, Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla raka'ataini, sembahyang 2 rakaat. Jadi
daripada riwayat ni sesetengah muhaddisin menolak pandangan mereka yang kata sembahyang kasar ni mukhtasun bil khauf, dikhususkan dengan khauf, ketakutan ketika ada kebimbangan serangan daripada musuh dan sebagainya. Ketika itulah sembahyang kasar. Tidak boleh sembahyang kasar, mesti sembahyang tamam. Ada sesetengah salah faham dengan maksud ayat tu. Jadi hadis ni, maksud daripada hadis ni seolah-olah menolak salah faham sesetengah pihak tu. Qala Abu Isa hadza haditsun sahihun babu ma jaa fi kam tuqsaru salatu. Bab ini datang berkenaan dengan berapa jauh perjalanan dikatakan boleh sembahyang kasar. Berapa lama, bukan berapa jauh, maksudnya berapa lama musafir akan menetap satu-satu tempat, berapa hari, 4 hari, 10 hari, 15 hari ke. Ketika itu dia boleh sembahyang kasar, sembahyang tamam, ada kiraan dia. Haddatsana Ahmad bin Mani'in akhbarana Hushaimun akhbarana Yahya bin Abi Ishaq al-Hadrami akhbarana Anas bin Malik قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. Riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah menuju ke Makkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengerjakan haji wida, fasalla raka'ataini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Qala qultu li Anas, Yahya bin Abi Ishaq yang riwayat daripada Anas bin Malik tu, dia kata aku kata kepada Anas, tanya kepada Anas bin Malik, Yahya bin Abi Ishaq tanya kepada Anas bin Malik, kam aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, berapa lama masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji wida, berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah? Qala, jawab kata Anas bin Malik, 10, ay aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap masa itu duduk di Mekah selama 10 hari. Jadi setahu kita ni, apabila menetap musafir dah sampai satu-satu tempat, bila dia dah niat nak duduk 4 hari, tolak hari dia sampai dan hari dia keluar daripada tempat tu. Kalau duduk cukup 4 hari, setahu kita mesti sembahyang tamam, kan? Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk 10 hari di Mekah. Masih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Kalau begitu, maksud hadis ni agak bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i. Jadi seperti biasalah, jangan kita kata
Imam Syafi'i salah hadis ni, hadis hasan lagi sahih. Kenapa menetap 4 hari? Jangan sampai situ, sebab berkenaan dengan musafir iqamah di satu-satu tempat untuk nak menghukum dia semayang tamam tu, ada banyak riwayat bercanggah. Ada yang kata 4 hari, ni 10 hari, ada juga 15 hari, ada juga 19, 17 hari, banyak riwayat ada. Jadi Imam Syafi'i dia tarjih berdasarkan ijtihad dia, berdasarkan kaedah tarjih dia, dia ambil riwayat 4 hari itu. Di sisi Imam Abu Hanifah, orang tu sampai satu-satu tempat, dia niat mau duduk di tempat tu 15 hari, barulah dia akan semayang tamam. Kalau duduk 10 hari tak niat 15 hari, ataupun dia duduk di tempat tu 2-3 hari, pindah tempat lain pula, mai pula di tempat tu, duduk pula 2-3 hari, sampai lama mana pun dia akan semayang kasar juga, sebab dia tidak niat nak duduk setempat 15 hari. Jadi itu ijtihad Imam Abu Hanifah, disebabkan ada banyak riwayat-riwayat khilaf. Berdasarkan itu, pandangan di sisi imam-imam mujtahidin dan juga ijtihad di sisi fuqaha juga berbeza-beza. Dan berkenaan dengan hadis ni, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat qasar walaupun dia duduk di Mekah 10 hari. Jadi berdasarkan dengan itu, ulama dah pun bagi jawapan berdasarkan kajian mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia pergi nak buat haji, dia duduk di Mina, kemudian pergi ke Arafah, kemudian dia selesaikan tawaf dia, tawaf ifadah, kemudian dia balik mai di Mina. Jadi maksudnya Rasulullah SAW bukan 10 hari itu penuh duduk di Mekah, tidak. Ada berpindah-pindah, di Mekah ada, di Mina ada. Jadi disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetap satu tempat 4 hari dan lain-lain hari yang ditetapkan oleh a'immah. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam anggap diri ni tidak jadi mukim di Mekah. Sebab tu Nabi SAW walaupun duduk 10 hari di sekitar Mekah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat dengan anggapan dia tu masih musafir lagi. Jadi dengan penjelasan ataupun alasan yang diberi oleh muhaddisin, tidak timbul lagi apa-apa iskal di sini dan tidak perlu lagi kritik kepada Imam Syafi'i berdasarkan hadis ni. Wa fil babi 'an Ibn Abbas wa Jabir qala Abu Isa hadis Anas hadisun hasanun sahihun. Wa qad ruwiya 'an Ibn Abbas 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu aqama fi ba'd asfarihi 19 yusalli raka'ataini. Pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mukim dalam sesetengah perjalanan dia selama 19 hari, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Ba'du fi ba'di asfarihi, maksudnya safar fi fathi Makkah, dalam perjalanan ke
Fatah Mekah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mukim ada di Mekah di Mekah selama 19 hari, tapi Nabi SAW sembahyang 2 rakaat qasar. Begitulah Nabi SAW tidak menetap satu tempat 19 hari. Qala Ibn Abbasin fanahnu idza aqamna ma bainana wa baina 19 sallaina raka'ataini. Abdullah bin Abbas juga kata, kami juga apabila kami mukim, waktu di antara kami dan di antara 19, kami sembahyang 2 rakaat. Wa in zidna, dan jika kami menambah, maksudnya lebih daripada 19 hari, wa in zidna ala zalika ay ala 19 atmamna salata, kami tamam sempurnakan sembahyang tu. وروي عن علي أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة, sesiapa menjadi mukim selama 10 hari di satu tempat, dia tamam sembahyang. Riwayat daripada Sayyidina Ali. Jadi daripada ni kita dapati ijtihad Abdullah bin Abbas dan ijtihad daripada Sayyidina Ali. Bawah tu ada lagi ijtihad daripada Abdullah bin Umar dan juga pandangan daripada tabi'i kibar Sa'id bin Musayyib. Jadi di sisi Abdullah bin Abbas, seseorang apabila mukim satu tempat, dia niat nak duduk 19 hari dia masih lagi sembahyang 2 rakaat. Kalau lebih daripada tu, barulah dia boleh sembahyang tamam. Di sisi Sayyidina Ali pula, orang tu dah niat nak duduk 10 hari mana-mana tempat jadi mukim, setelah dia safar mai, ketika tu boleh dia sembahyang tamam. Wa ruwiya an Ibn Umar annahu qala man aqama 15 yawman. Riwayat daripada Abdullah bin Umar pula, dia kata sesiapa menjadi mukim selama 15 hari, atammas salata, dia sembahyang tamam 4 rakaat. Jadi ada yang sahabat ijtihad lebih daripada 19 hari baru boleh sembahyang tamam. Ada sahabat kira 10 hari, ada pula 15 hari. Jadi berdasarkan ada khilaf riwayat, pandangan ataupun ijtihad imam-imam mazhab juga berbeza-beza, disebabkan mereka kaji riwayat-riwayat itu dan tarjih mana riwayat dianggap terbaik dan terlebih sahih di sisi mereka. Mereka ambil amal dengan riwayat itu. Jadi sebab tu di sisi Imam Abu Hanifah, orang tu kalau niat nak duduk satu tempat 15 hari, dia akan sembahyang tamam. Wa ruwiya an Sa'id bin al-Musayyib annahu qala idza aqama 4 salla 4, apabila seseorang menjadi mukim selama 4 hari, dia sembahyang 4 rakaat. Maknanya sama pandangan Sa'id bin Musayyib dengan Imam Syafi'i. Wa rawa dhalika anhu ay an Sa'id bin al-Musayyib Qatadatu wa Ata'ul Khurasani wa rawa anhu Dawud bin Abi Hindin khilaf hadha. Ada juga Qatadah dan Ata' Khurasani
riwayat daripada Sa'id bin Musayyib dan juga Dawud bin Abi Hind riwayat daripada Sa'id bin Musayyib berlainan dengan riwayat ini, berlainan dengan Musayyib. Sa'id bin Musayyib kata bila duduk 4 hari semayang tamam 4 rakaat. Penama khilafnya dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, di situ ada sebut Sa'id bin Musayyib kata apabila mukim selama 15 hari waktu akan semayang tamam. Jadi maksudnya daripada Sa'id bin Musayyib ada 2 riwayat, 2 pandangan, 1 4 hari, 1 15 hari. Wakhtalafa ahlul ilmi ba'du fi dhalika, dan ulama juga berselisih faham, berselisih pendapat dalam hal ini. Fi dhalika ay fi ma dzukira min muddatil iqamah, berkenaan dengan masa iqamah tu 4 hari ke, 10 hari ke, 15 ke, 17, 19. Di situ di sisi ulama juga ada ikhtilaf disebabkan ada khilaf riwayat. Jadi daripada sini kita dapat tahu khilaf di kalangan a'immah ni disebabkan ada khilaf riwayat daripada Rasulullah, bukan a'immah imam-imam mazhab ni suka-suka buat khilaf-khilaf. Tidak, mereka jadi khilaf mazhab, khilaf ijtihad, itu disebabkan ada khilaf riwayat daripada Rasulullah SAW, dan juga ada ikhtilaful asar, asarus sahabah juga ada berbeza-beza. Jadi berdasarkan itulah, berdasarkan ada ikhtilaful riwayat dan juga ikhtilaful asar, turut menjadi ikhtilaf di sisi imam-imam mazhab tu. Jadi kita tak boleh salahkan imam-imam mazhab atas dasar menjadi ikhtilaf sesama mereka. Fa amma Sufyanus Tsauri wa ahlul Kufati, adapun Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, ahlul Kufah maksudnya Abu Hanifah wa man tabi'ahu Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia digelar ahlul Kufah tu. Fadhahabu ila tawqiti 15, mereka berpegang dengan pembatasan waktu 15 hari bagi mukim. Maknanya bila orang tu musafir tu menjadi iqamah di satu-satu tempat, dia jadi mukim selama 15 hari, itu dia akan semayang tamam. Wa qalu, dan mereka kata iza ajma'a maksud di sini nawa, iza ajma'a ay iza nawa ala iqamati 15, apabila musafir tu niat menjadi mukim 15 hari, dia akan duduk di satu-satu tempat, akan kekal 15 hari. Atammas salata, musafir tu ketika tu kira dia dah mukim di situ, boleh sembahyang tamam. Itu 15 hari itu qaulu Abi Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qala al-Auza'i idza ajma'a ala iqamati sintai asyrata, pandangan Imam Auza'i,
Imam Auza'i semasa dengan Imam Abu Hanifah, pandangan dia apabila seseorang niat iqamah selama 12 hari atammas salata, dia sembahyang tamam 4 rakaat. Qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 3 imam tu sama sepahaman. Idza ajma'a ala iqamati arba'in atammat salat. Apabila musafir tu niat nak iqamah satu-satu tempat selama 4 hari, boleh dia sembahyang tamam. Jadi khilaf di sisi a'immah arba'ah. Imam Abu Hanifah seorang berbeza dengan 3 imam. Imam Abu Hanifah 15 hari, 3 imam lagi 4 hari. Wa amma Ishaq bin Rahway, Imam Zahiri, Ishaq bin Ibrahim, fara'a aqwal madhahib fihi hadis Ibn Abbas. Dia melihat ataupun dia menganggap paling kuat mazhab di antara mazhab dalam bab sembahyang tamam ni bagi mukim, hadis Ibn Abbas. Jadi maksudnya Ishaq bin Ibrahim dia tarjih pandangan Abdullah bin Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tu. Qala Ishaq bin Ibrahim kata, li'annahu ruwiya, kerana dia Ibn Abbas diriwayatkan daripada Nabi, li'annahu ruwiya, kerana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 19 hari, yang lebih daripada 19 hari akan sembahyang tamam tu. Ishaq bin Ibrahim kata diriwayatkan daripada Nabi SAW. Satu, summa ta'awwalahu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas takwil hadis tu, dan pandangan dia iza ajma'a ala iqamati 19 atammas salat. Apabila seseorang musafir niat iqamah selama 19 hari, dia tu akan sembahyang tamam. Summa ajma'a ahlul ilmi ala anna lil musafiri an yuqsira ma lam yujmi, ay ma lam yanwi iqamatan. Kemudian ulama sepakat membuat keputusan musafir ni dia akan sembahyang qasar selama mana dia tidak niat iqamah satu-satu tempat tu. Wa in ata alaihi sinun jamak bagi sanah, walaupun dia datang di tempat tu, dia duduk di tempat tu beberapa tahun. Jadi maksudnya duduk satu tempat, musafir tu lama, musafir duduk satu tempat lama, tapi dia tidak niat iqamah di tempat tu. Kalau begitu dia akan sembahyang qasar juga, tidak sembahyang tamam. Jadi maknanya niat, yang penting niat iqamah nak jadi mukim berapa hari, itu penting. Dasarkan Imam Abu Hanifah mesti musafir tu niat nak iqamah selama 15 hari di tempat tu, barulah dia tidak sembahyang qasar, sembahyang tamam. 3 imam lagi mesti musafir tu niat nak duduk di satu-satu tempat selama 4 hari, tolak hari dia sampai dan tolak hari dia nak keluar balik daripada tempat tu, biar cukup 4 hari nak duduk di situ. 3 tu
boleh dia sembahyang tamam. Kalau tidak niat begitu, duduklah lama manapun, mana-mana tempat, tidak akan boleh sembahyang kasar, tidak boleh sembahyang tamam, dia akan sembahyang kasar juga, dianggap dia tu musafir juga, tidak mukim. Haddatsana Hannadun akhbarana Abu Muawiyah an Asim al-Ahwali an Ikrimah an Ibn Abbas qala safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safran ay musafiran. Nabi sallallahu riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafar sebagai musafir. Fasalla 19 yauman raka'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang qasar 2 rakaat selama 19 hari. Itulah sebab Abdullah bin Abbas pada awalnya dia kata lebih daripada 19 hari barulah boleh sembahyang tamam. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, dia takwil dan kata bila ada niat 19 hari mau menetap mana-mana tempat, boleh sembahyang tamam. Qala Ibn Abbas, فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين, sama dengan kita dah baca tadi. فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى, Imam Tirmizi kata, هذا حديث حسن غريب. Imam Tirmizi hukum hadis ni hadis hasan lagi, gharib, hadis hasan, walaupun dalam sanad tu ada Abu Muawiyah yang dianggap rawi murji'ah, di mana Imam Abu Dawud kata Abu Muawiyah ni raisul murji'ah, maksudnya tidak rawi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau begitu, kenapa Imam Tirmizi hukum dia tu hadis tu sebagai hadis hasan? Terkadang ada juga sanad tu ada Abu Muawiyah, imam hadis imah sitah menghukum sahih pun ada. Jadi kita perlu faham yang imah hadis menghukum satu-satu hadis sebagai sahih ataupun hasan ni berdasarkan dua perkara. Satu, adal siqah, yang kedua hifz, ingatan. Kalaulah rawi itu ingatan dia kuat dan ingatan dia ada pada tahap tertinggi dan dia tu siqah adal, maksudnya rawi itu menjauhi diri daripada dosa kecil, lagi menjauhi diri daripada kefasikan. Bila ada dua sifat tu, muhaddisin kira boleh terima hadis daripada rawi itu dan yang fahaman dia tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah ke, cenderung Syiah ke, Mu'tazilah ke, Murji'ah ke, itu nombor 2. Nombor 1 kira adal dan hifz. Fahaman berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka dianggap Ahlul Bidah wal Ahwa, itu kira nombor 2. Sekarang kira nombor 1 tu rawi cenderung Syiah. Riwayat ni tak boleh terimalah. Imam hadis dulu, walaupun rawi itu dianggap Ahlul Bidah wal Ahwa, asalkan akidah fahaman rawi itu Ahlul Bidah wal Ahwa itu tidak sampai tahap kufur syirik, dan riwayat mafhum, maksud daripada riwayat dia itu tidak mengajak kepada fahaman dia,
Maknanya muhaddisin terima, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, A'immah Sittah, mereka ambil riwayat daripada rawi-rawi seperti itu, dan dengan bangga mereka menyebut nama-nama rawi sebagai syekh-syekh mereka masukkan dalam sanad hadis yang mereka masukkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Jadi kita ikut uslub muhaddisin dan kaedah-kaedah muhaddisin. Kalaulah sanad hadis yang ada Abu Muawiyah, Imam Bukhari boleh terima, Imam Muslim boleh terima, Imam Tirmizi boleh terima. Ada sanad hadis Ibnu Ishaq yang kita selalu dengar dia tu Syiah dan sebagainya, tapi riwayat daripada Ibnu Ishaq tu Imam Bukhari pun boleh terima. Masukkan hadis, datang riwayat daripada Ibnu Ishaq sebagai terjematul bab, Imam Bukhari masuk, Imam Muslim pun ada juga riwayat daripada Ibnu Ishaq tu masukkan dalam sahih dia. Jadi kita kena ambil kira semua tu, jangan hanya kita tahu rawi itu tidak ahlus sunnah, ahlul bidah wal ahwa, cenderung syiah, kemudian kita kata tak boleh terima riwayat dia dan sebagainya. Jangan kita mau lebih-lebih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita ambil kira dengan baik rawi-rawi itu. Kalau tidak, yang mana hadis-hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, A'immah Sittah dan imam-imam hadis dah terima, kita akan tolak. Dan juga hadis-hadis itu fuqaha mujtahidin pun dah ambil kira dan dah buat hukum, dan dah pun mereka benarkan umat Islam beramal dengan hadis-hadis itu. Kita pula kata tak boleh amal, hadis-hadis itu salah, sanad tak betul, imam yang buat hukum daripada hadis ni tak betul dan sebagainya. Kita kelirukan pahaman-pahaman umat Islam, celarukan fikiran umat Islam. Itu tidak sepatutnya kita bawa cara-cara tu. Bawalah ilmu hadis, biar tenang keadaan masyarakat dan harmonikan pahaman masyarakat melalui ilmu hadis yang kita bawa. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bawa masuk wahyu daripada Allah, iaitu Al-Quran, dan sabdaan dia, amalan dia, akhlak dia yang dikatakan hadis, Quran hadis juga masuk di Mekah, muncul di Mekah sebagai seorang Nabi di kalangan masyarakat jahiliyah. Orang-orang dalam masyarakat jahiliyah bila bertemu dengan Quran hadis yang dibawa oleh Rasulullah, wahyu daripada Allah, sabdaan, perbuatan, akhlak Rasulullah, semua dah jadi baik, dah jadi sahabat Rasulullah SAW, manusia yang mulia. Dan begitu juga bila Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dengan membawa dua perkara ini juga, wahyu daripada Allah dan juga sabdaan, perbuatan, akhlak dia yang dikatakan hadis, Quran hadis juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di Madinah, Aus dan Khazraj bertahun-tahun duk perang, duk balah, duk bunuh sama sendiri, dah pun menjadi saudara. Itu contoh baik daripada Rasulullah. Di mana sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Quran sunnah, semua dah jadi baik, dah jadi saudara. Tidak ada pecah belah di kalangan masyarakat. Jadi jangan-jangan kita pula bawa slogan amal Quran sunnah, tapi di mana sahaja kita masuk, di situ jadi pecah belah umat Islam, bising
timbul banyak fitnah. Jangan buat begitu. Kalaulah kita masuk dalam masyarakat umat Islam dengan slogan amal Quran Sunnah, natijah membawakan kita ke arah pecah belah umat Islam. Kalau begitu, pada kita nak semak hadis, baik kita semak balik diri sendiri. Betul ke tidak aku duk bawa ni Quran Sunnah? Quran Sunnah Rasulullah SAW bawa masuk dalam masyarakat, masyarakat dah jadi baik, pulih keadaan masyarakat. Bila kita masuk dengan slogan yang sama, tapi masyarakat jadi mangsa perpecahan. Jadi sebaik-baiknya kalau dah jadi begitu, semak balik diri sendiri, betul ke tidak. Kemudian barulah sibuk nak semak hadis, tak apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita supaya kita dapat bawa jalan yang sejahtera, aman, damai, harmoni di kalangan masyarakat umat Islam. Allahu a'lam.